على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم الناصر. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكير ونفع انتفاع رفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه للهدى ودليل على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama dahulu kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para surahat, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa ila ammatil muslimin ajma'in. Karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya muliakan, yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, surau, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Cuti-cuti ni kan, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Sama-sama dahulu insya-Allah kita membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, serta Allah bagi perhatian yang mana masih lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar cerita-cerita iman supaya menambahkan iman kita insya-Allah. Saya malam ni sambung lagi lah tuan-tuan. Jadi kalau sebelum ni saya ingat saya lah surau ni hari Khamis dah mula dah cerita Isra' wal Mi'raj. Lepas tu duha Jumaat ada, tazkirah Jumaat mungkin ada, kemudian kuliah maghrib, kuliah subuh, sampailah malam ni. Jadi berapa kali dah dengar tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi setiap ustaz orang panggil lain padang lain belalang. Jadi kita ambil lah sikit-sikit. Kalau tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina, mungkin ada yang tak disentuh oleh ustaz-ustaz, mungkin telah disentuh. Kita nak ambil sikit lah. Yang penting kita berjalan naik ke langit, turun balik lah insya-Allah. Cerita tu lah, cerita turun ke langit, daripada langit balik insya-Allah sampai ke bumi. Dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bincangkan berkaitan dengan hukum, bagaimana seseorang yang tolak hukum peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Para ulama mengatakan siapa yang tolak peristiwa Isra' ni perjalanan bumi pada waktu malam, Mi'raj perjalanan langit menggunakan sulam ataupun tangga lah, naik ke atas, seumpama macam tu. Jadi ada dua lah, maksudnya satu perjalanan bumi, satu perjalanan di langit. Apa hukum kalau orang ingkar? Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti sebutkan dalam kitab beliau, di antaranya Al-Ibhash fi Qissatil Isra' wal Mi'raj. Para ulama mengatakan siapa yang tolak peristiwa Isra' maka hukumnya kafir. Sedangkan yang tolak peristiwa Mi'raj maka hukumnya orang tersebut dia fasik, dia mubtadi', tak jatuh kafir. Apa beza dia tuan-tuan? Kenapa tolak peristiwa Isra' ini? Ambil Quran satu. Tolak peristiwa Isra' dikira sebagai kafir kata para ulama
Karena dalam cerita pasal Isra' ni Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan Isra', perjalanan Isra' tersebut secara jelas dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, yang selalu kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Kenapa pula hukum Mi'raj siapa yang tolak dikira sebagai fasik dan juga mubtadi'? Perkataan Mi'raj tak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Disebutkan peristiwanya secara tersirat, iaitu pada surah An-Najmi ayat 1 sampailah ke ayat yang ke-18. Tidak disebutkan perkataan Mi'raj secara jelas. Maka di sini kata muhaddis Imam Najmuddin Al-Ghaiti mengatakan tolak Mi'raj hukumnya tidak kafir. Kenapa? Bukan berlawanan dengan Al-Quran Al-Karim. Tolak Isra' dia lawan dengan apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebutkan demikian oleh Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kalau kita lihat lagi tuan-tuan, kita panggil malam ni soal jawab, sebuah hikmah gitulah. Kalau kita lihat anugerah ni besar, Allah tak bagi kepada nabi-nabi sebelumnya, Allah tak bagi juga kepada para malaikat yang muqarrabin. Jadi anugerah yang besar ni tuan-tuan, mesti ada ujian yang besar. Tak mudah-mudah Allah Subhanahu wa taala nak bagi. Jadi tuan-tuan, selain daripada untuk tasliyah, menghiburkan hati Nabi SAW, ini juga merupakan anugerah yang besar. Sebab tu disebutkan, para ulama sebutkan, Imam Juri mengatakan hari yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, hari tuan-tuan, bagi umat ni, apa hari yang terbaik bagi umat lah? Kalau sudut mingguan, hari Jumaat, kan? Secara umumnya lah hari yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW ialah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan para ulama menyebutkan fakullu ma yahdasu ba'dahu min asy-syar'i yu'tabaru min al-far'i min wiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap apa yang berlaku dalam syarak ini, adanya peristiwa turunnya Al-Quran, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Arafah, adanya hari Ashura, dan semua tersebut peristiwa yang berlaku dalam syarak ini, semua itu merupakan cabang-cabang daripada kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak lahir, maka kita mungkin tidak kenal siapa Tuhan kita, tak kenal Islam macam mana, Al-Quran kita tak akan dapat. Sebab Al-Quran turun di atas ke atas lisan lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari yang terbaik bagi umat. Manakala hari yang terbaik bagi diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hari peristiwanya Isra wal Mi'raj, kerana anugerah yang besar. Jadi kalau kita lihat anugerah yang besar ini, Allah Subhanahu wa taala uji dulu. Allah uji dulu, bukan saja-saja nak bagilah, tapi dalam masa yang sama adanya pengajaran untuk umat ni. Jadi bagi tersebut untuk melihatkan kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sebahagian Mu'tazilah mengatakan Jibril lebih baik lagi daripada Nabi SAW. Sedangkan kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi kita SAW lebih baik lagi daripada malaikat Jibril. Maka ini untuk izhar, menzahirkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Isra ni berada pada juzuk yang ke-15. Sebelumnya dipanggil surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Kalau dalam tafsir dia akan sebutkan perkara-perkara ini berkaitan dengan munasabah. Munasabah di antara surah dengan surah, munasabah antara ayat dengan ayat. Kalau kita lihat pada akhir surah juzuk yang ke-14 dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala ceritakan ujian kesabaran yang Nabi SAW tempuh yang luar biasa. 17 dah. 15 nah. Allah Taala ceritakan bagaimana Nabi SAW terima ujian yang luar biasa dan Nabi dapat sabar, berjaya ujian tersebut. Allah rakamkan pada ayat yang kedua terakhir pada surah An-Nahl, juzuk yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir, sabarlah wahai Muhammad, wama sabruka illa billah,
dan tidak adalah yang menyabarkan engkau illa billah, melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang sabarkan engkau. Wala tahzan alaihim, Allah pesan, wahai Muhammad, jangan sedih dengan mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan kamu jangan pula berasa sempit terhadap segala perancangan mereka ni. Ni Allah pesan apa ni? Sabar. Satu. Allah pesan jangan sedih. Allah pesan yang ketiga, wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan kamu berasa sempit, serabut, tak tenang dengan apa yang mereka rencanakan. Kerana Allah bagi gembirakan hati Nabi, innallaha ma'al ladzina taqaw, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap bersama dengan mereka yang bertakwa. Satu, wallazina hum muhsinun, dan Allah tetap bersama mereka-mereka yang sentiasa melakukan kebaikan. Ayat ni tuan-tuan, bila Allah pesan jangan sedih, sabar banyak-banyak, kerana kalau kita lihat anugerah yang Nabi terima sebelum anugerah ni, ada ujian yang besar. Ujian apa tuan-tuan? Bermula dengan peristiwa diboikot selama 3 tahun berturut-turut, ketika mana umur Nabi SAW 47 tahun, 48 tahun, 49 tahun diboikot bersama oleh orang Quraisy. Tak boleh makan, tak boleh bagi makan, tak boleh bagi minum, tak boleh nikah kahwin, tak boleh jual beli. Diuji lagi selepas mana ketika mana umur Nabi SAW 50 tahun nak masuk 51, diuji dengan kematian 2 orang yang Nabi cintai. Seorang yang sokong Nabi daripada sudut dalaman, support Nabi daripada dalaman, Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Lepas 3 hari Allah uji pula yang support Nabi daripada sudut luaran, pakcik Nabi namanya Abu Talib. Kalau kita lihat pada umur 50 nak masuk 51. Pada umur Nabi SAW lebih kurang 46 tahun. Apa skrip yang Allah buat? Allah Subhanahu wa ta'ala bagi berita gembira, yang pada mulanya Sayyidina Hamzah masuk Islam. Dan dalam riwayat 3 hari, ada riwayat 3 bulan, Sayyidina Umar pula masuk Islam. Dan jadi pada umur Nabi SAW 50 nak masuk 51 ni, tukar skrip, sedih pula ujian. Maka hidup begitulah, adanya sedih, adanya gembira, adanya sedih, adanya ujian. Jadi diuji lagi tuan-tuan setelah mana kematian 2 orang yang support Nabi ni. Dari sinilah para ulama mengatakan Abu Talib ni selamat daripada api neraka Allah Ta'ala, sebab dia support Nabi masuk Islam secara diam-diam. Sehingga para ulama tulis kitab tentang najatu Abi Talib, selamatnya Abi Talib daripada dimasukkan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Sebab ada ulama khilaf. Pakcik yang Nabi ada 4 orang yang Nabi sempat jumpa. 2 confirm Islam. Siapa tuan-tuan? Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Abbas masuk Islam. Saya ada cerita dah sikit. Seorang lagi pakcik Nabi kafir. Siapanya? Abu Lahab. Seorang lagi khilaf. Khilaf ni lah Abu Talib, yang walaupun khilaf ni para ulama banyak memilih pandangan beliau selamat. Jadi tuan-tuan, diuji dengan kematian 2 orang yang Nabi sayang, sehingga kan tahun tersebut dinamakan sebagai tahun kesedihan. Ni plot cerita sebelum nak mula perjalanan Isra' ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pergi pula ke Taif, diuji sekali lagi, dibaling batu sampai berdarah pula kaki Nabi SAW. Ujian demi ujian, Nabi SAW berjaya tempuh. Dan Allah pesan jangan sedih, jangan berasa sempit. Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan tolong kamu, akan bersama orang bertakwa, orang-orang yang buat kebajikan. Maka pada surah yang ke-15 ni, juzuk yang ke-15 surah Isra', Allah mulakan dengan subhana. Subhana ni menunjukkan apa? Kagum. Maksudnya benda yang sukar nak dicapai pada akalnya. Nak menggambarkan bahawasanya perjalanan ini bukan perjalanan manusia. Allah Ta'ala yang akan bagi kepada Nabi SAW. Anugerah yang Allah bagi disebabkan Nabi SAW sabar yang luar biasa. Maka ni satu dipanggil apa? Munasabah ayat. Sebahagian para ulama lagi mengatakan kenapa diletakkan surah ini, ayat yang pertama cerita pasal Isra' Mi'raj ni, pada juzuk yang ke-15. Dalam ayat pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa dia munasabahnya apa tuan-tuan? Kalaulah surah Al-Isra' ni berada pada juzuk yang ke-15,
bermaksud berada pada tengah-tengah Al-Quran. Maka begitulah berkaitan dengan 3 masjid utama, terutamanya Masjid Aqsa yang selalu dilupai oleh umat Islam, perlu berada dalam hati-hati umat Islam. Kerana munasabah ni duduk di tengah-tengah Al-Quran. Jadi 3 masjid ni pun kena ada dalam hati-hati umat Islam, terutamanya Masjid Aqsa yang hari ini pun tengah perang. Tapi sebahagian daripada kita ataupun kita sendiri mungkin lupanya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum berlaku, kita sedia maklum diceritakan sebelum ni, dicuci dada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dicuci dada ni 4 kali. 2 kali ketika mana sebelum pada usia kanak-kanak, umur Nabi 4 tahun, umur Nabi sebelum baligh. Apa hikmahnya tuan-tuan? Sebagian para ulama mengatakan untuk menghilangkan sifat kekanak-kanakan dalam tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dicuci dengan air Zam-Zam, dimasukkan ilmu, hikmah, keyakinan. Itu kedua. Pertama umur 4 tahun, kedua ketika mana sebelum baligh, ketiga sebelum dilantik menjadi rasul. Ketika mana umur Nabi SAW 39 tahun. Apa hikmahnya? Untuk nak teguhkan hati Nabi SAW, nak kuatkan hati Nabi SAW, kerana setelah akan dilantik menjadi rasul, akan terima ujian yang sangat kuat. Maka dimasukkan keyakinan, keteguhan dalam hati Nabi kita SAW. Nabi berjaya tempuh tuan. Yang keempat berlaku ketika mana sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kenapa tuan? Kerana Nabi SAW nak terima anugerah yang besar, iaitu solat. Solat ni kita bukan nak solat semata-mata. Yang ramai Nabi sebut, kam minal musallun, kam min ada'is salah. Berapa ramai orang yang ada'us salah, dia semayang macam buat syarat je. Wakam, tetapi sangat sedikit orang yang muqimus salah, orang yang mendirikan solat. Kalau kita lihat dalam Quran, perkataan solat ni akan didahului dengan iqamis salah wa atawuz zakah, kembar sekali. Tapi solat Allah tak akan sebut solat semata-mata. Kebanyakan ayat didahului dengan iqam. Kerana Allah bukan minta kita semata-mata solat. Janji ku semayang lepas syarat tak. Semayang yang betulnya ialah dengan iqam. Iqam ni kita mesti buat ada kena dengan rukun dia, kena dengan syarat dia, kena dengan adab-adab dia, kan? Kena dengan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala minta kita laksanakan ketika mana solat. Lepas tu tuan-tuan, para ulama minta doa. Kita pun doa, ya Allah, bulan yang bincang batas solat, bincang dianugerahkan solat ni, minta Allah bagi kepada kita ni hakikat sebenar makna solat. Solat ni bermula praktikalnya tuan-tuan, kefahaman praktikal solat ni masa semayang lah kan. Bermula kefahaman untuk praktikal lepas mana kita solat. Sebab dalam solat kita diajar untuk baca yang baik-baik, baca tasbih, baca Fatihah. Maka bermula nak praktiknya bila tuan-tuan? Lepas habis kita semayang. Waktu itulah kita nak praktik cakap dengan ibu ayah, cakap dengan jiran-jiran, cakap dengan umat Nabi SAW ni yang baik-baik. Dalam solat kita diajar untuk adanya tamakninah, kan? Rokoknya, i'tidalnya, sujudnya, semuanya tidak boleh kalut-kalut, gopoh, kan? Maka itulah akan melahirkan akhlak yang baik ketika mana kita di luar solat. Itu dipanggil asbab-asbab hikmahnya tuan-tuan. Sebab tu nak semayang ni, Nabi sebut tadi berapa ramai orang yang banyak semayang tapi tak mukim, tak mendirikan solat, kan? Sampailah para ulama bincang, macam guru kami sebut, Syekh Usamah kata apa? Yang semayang tapi tak buat persediaan, duduk gelak-gelak, orang dah qamat, dia duduk sembang. Kalau boleh, dia tu qamat lain. Tok Ibilal dah qamat, dia macam tak bersedia lagi nak menghadap Tuhan, duduk gelak-gelak, duduk sembang dengan Tuhan. Dia tak rasa hakikat solat, dia tak rasa sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Usamah Syekh Azhari, orang tersebut dia sendiri ulang balik qamat untuk diri dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Supaya pesan kat dia ni, bersedia ni nak menghadap, nak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu tuan-tuan, kalau kita lihat lagi hikmah bagaimana ketika mana buraq ini didatangkan, fastas'aba, dia menunjukkan rasa gelincahnya, duduk tak diam, sana ke sini, sana ke sini.
Maka tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam tegur Buraq, "Ya Buraq, ama tastahi? Kamu tak malu ke? Fama rakibaka ahadun illa ahabbal khalqi ila Allah subhanahu wa ta'ala." Kata Jibril alaihi salam, "Kamu tak malu ke wahai Buraq? Tidaklah yang akan ditunggang oleh kamu ini melainkan beliau ialah seorang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam." Fa farda arqahu. Ketika sebut tuan-tuan, berpeluh badan Buraq ni. Kata para ulama, apa maksud dia tuan-tuan? Manusia begitulah. Kena selalu ditegur. Dan teguran yang menyebabkan tuan-tuan hati kita ni tenang, nafsu kita ni tak bergelora kalau dikaitkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kena ujian teruk lagi. Nabi masya-Allah kait dengan Nabi tuan. Hai diri kamu tak malu ke? Nabi tak ajar masuk rumah dengan kaki kiri. Nabi tak ajar makan dengan tangan kiri, sedangkan kamu boleh makan dengan tangan kiri. Manusia tuan-tuan kalau tak diperingatkan tentang Nabi kita SAW, dia akan lupa Nabi. Maka Buraq ini bila mana dia gelincah, maka begitulah para ulama mengatakan nafsu manusia ni dia gelincah, liar. Macam mana nak bagi tenang? Tengok siapa kiblat ruh dan juga akhlak, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nafsu ni dia tak liar, mata tak liar, mulut tak liar, tangan tak liar untuk nak buat benda-benda yang tak sepatutnya. Hikmah yang kedua, kenapa didatangkan Buraq juga selain daripada binatang tunggangan, sebagai isyarat ni juga tuan-tuan, binatang pun sudah persiapkan diri mereka untuk berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab khidmat kepada Nabi ni, nak ajak umat kenal Nabi, nak ajak umat amalkan sunnah, nak ajak umat ini selawat ni tuan-tuan, bukan hanya tugas yang bercakap depan, tak. Keluarga dalam keluarga kita, suami ajak ketua, sebagai ketua keluarga, ajak semua. Biar kenal siapa Nabi kita SAW, biar kenal betapa susahnya, betapa semangatnya Nabi kita SAW tuan-tuan nak selamatkan umat ni daripada masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lagi kita ambil sikit-sikit tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan dibawa berjalan, lepas mana dicuci, dinaikkan Buraq, dibawa berjalan tuan-tuan, ada 4 persinggahan. Yang mana Allah rakamkan minal masjidil haram, mula berjalan ilal masjidil aqsa. Aqsa ni apa maksud aqsa tuan? Aqsa ni maksud yang paling jauh. Ya, masjid yang paling jauh ketika sebut daripada tanah haram ialah Masjid Aqsa. Maka sebelum sampai Masjid Aqsa ada beberapa perhentian. Perhentian yang pertama, Nabi SAW singgah di Taibah. Maka di situ Nabi sudah diberi hin, wa ilaihil muhajirah. Di sini wahai Muhammad, kata Jibril, kamu akan berhijrah. Kan? Sebab tu peristiwa hijrah berlaku setahun sebelum peristiwa Isra'. Balik pada peristiwa Isra', Nabi kumpulkan para sahabat dalam perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Ini isyarat tuan-tuan, kata para ulama, isyarat dia tuan-tuan, setiap tempat Nabi berhenti minta sembahyang. Begitulah isyarat kepada kita ni, setiap tempat yang kita pergi, buatlah kebaikan, buatlah benda taat, kerana semua ni akan jadi saksi nanti di akhirat kelak. Dia bercakap apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika sebut bumi ni dengan izin Allah Ta'ala bercakap, fulan bin fulan ya Allah, dia ni buat kebaikan. Fulan bin fulan ya Allah, dekat office dia buat dosa sekian. Semua bercakap, cerita satu-satu. Yang kedua isyarat, bila mana berhenti di bumi Taibah, bumi Madinah Al-Munawwarah, kata para ulama, isyaratnya umat jangan tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal Nabi. Sebab dibawa berhenti ke situ terlebih dahulu. Hari ini tuan-tuan, ada yang pergi haji, pergi umrah, ada yang sanggup komen, berani tulis pula. Dia mengatakan, buat apa kita nak pergi Madinah? Tanah haram tu 1,000, Madinah berapa aja? La haula wala quwwata illa billah. Cukup dah umrah haji tu besar dah, buat apa pergi Madinah? Dia lupa kata Nabi SAW, siapa yang buat haji, termasuklah umrah ni lah, sedangkan walam yazuruni, dia tak ziarah aku, sedangkan dia mampu ziarah, faqad jafani, sebenarnya dia telah berlaku keras kepada aku. Bahasa keras ni tuan, biadab, maksudnya lah dekat dah tu. Ni bahasa-bahasa yang keluar daripada sebagian umat. Dah ada dah tuan-tuan yang berani komen macam tu, yang berani sebut macam tu. Bahkan tuan-tuan, akhir zaman kita dah tengok dah,
Ada yang pi dekat Masjid Nabawi sewa hotel kan, buat penggambaraan, sumpah pula dengan nama Nabi. Oh la haula. Semua dijadikan konten semata-mata. Lakonan, konten, likers, nak dapat followers, tapi bukan untuk nak memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lepas Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana tuan? Pergi ke Bukit Tursaina, tempat Nabi Musa alaihi salam bermunajat. Yang seterusnya pergi ke mana tuan-tuan? Pergi ke Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa alaihi salam bermunajat. Sebagai isyarat tuan-tuan, sebagai isyarat bahawasanya yang sokong Nabi Musa siapa tuan-tuan? Orang siapa? Yahudi kan, ikut Taurat kan? Sebagai isyarat bahawasanya, wahai orang-orang yang sudah mengikut agama, yang mengikut agama Taurat, yang mengikut kitab Taurat, yang mengikut ajaran Nabi Musa alaihi salam, sebenarnya kita ini semua nabi-nabi sama, nak mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat. Nabi nak ajak, wahai orang Yahudi yang ikut Nabi Musa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Yahudi pula, kamu jangan mengatakan Nabi kami dan Nabi Musa ni selalu bergaduh. Tidak. Nabi SAW pun ziarah. Isyarat tu tuan-tuan. Kemudian pergi pula tempat Baitul Lahmin di Palestin, tempat Nabi Isa alaihi salam dilahirkan. Siapa yang ikut Nabi Isa tuan-tuan? Orang Kristian. Macam itulah isyaratnya tuan-tuan. Nabi nak ajak, wahai yang berpegang dengan kitab Injil, kan? Semua seruan Nabi-Nabi sama, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sama sekali tidak akan bermusuh dengan kamu kalau sekiranya kita ni satu kiblat yang sama, satu Tuhan yang sama, sembah Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam. Tapi tuan-tuan, Allah rakamkan dalam Quran, dua golongan ni tak akan puas hati dengan kita. Dalam surah Baqarah kan, juzuk yang ke-19, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dua-dua ni lan Allah sebut. Lan ni tuan-tuan, lan ni untuk selama-lama dia. Yahudi, Kristian selama-lamanya tak akan puas hati dengan kita. Bila mereka puas hati? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita ikut apa yang mereka nak. Baru dia on, baru dia pangguk, baru dia rasa lega, selesa. Kan? Itu perhentian yang ketiga. Isyaratnya kan tuan-tuan, isyaratnya lain juga. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa ni, kedua-duanya ini ialah orang yang soleh. Isyarat lagi kata para ulama, galakkan untuk kita pun ziarah ataupun pergi tempat-tempat orang soleh, tempat-tempat yang dibincangkan dengan perkara-perkara yang baik. Jangan tinggal, pergi selalu. Sebab tu Nabi Zakaria alaihi salam pergi cari tempat Nabi Siti Maryam berdoa. Bila mana Nabi Zakaria alaihi salam terkejut, tengok makanan ada dalam bilik Siti Maryam, sedangkan yang pegang kunci Nabi Zakaria. Yang bawa basuh makanan Nabi Zakaria. Tiba-tiba ada buah-buahan yang sepatutnya ada musim sejuk, tiba-tiba ada musim panah. Begitulah sebaliknya. Kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, ya Allah rakamkan dalam surah Ali Imran muka surat 54, anna laki hadha, dari mana kamu dapat semua makanan buah-buah ni? Kata Nabi Siti Maryam, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini semua daripada Allah. Allah Ta'ala bagi rezeki tanpa kita sangka-sangka. Nabi Zakaria buat apa tuan? Pergi tempat Nabi Siti Maryam berdoa. Allah rakamkan pula, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Di sinilah tempat Nabi Zakaria AS berdoa kepada Allah Ta'ala agar dikurniakan zuriat yang tayyibah. Kan? Maka lahirlah Nabi Yahya AS. Itu semua isyarat tuan. Nabi ziarah tempat-tempat baik, begitulah kita kena ziarah, selalu datang tempat-tempat yang baik sebegini. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, last sekali barulah sampai di Masjid Al-Aqsa. Para ulama membahaskan, di antaranya Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Ayatul Kubra, dan juga guru kami pun ada bahaskan dalam Syekh Dr. Rifat Al-Fauzi, kenapa dipilih Baitul Maqdis untuk naik ke langit, sedangkan yang lebih banyak pahala ialah di Masjidil Haram. Disebutkan oleh Ka'bul Ahbar. Ka'ab namanya Ka'ab. Ahbar ni pendeta. Barai. Rabai terkadang
Rabaian. Jadi pendeta ni alim dalam kitab apa tuan? Pendeta selalu dikaitkan dengan kitab Taurat. Kata beliau, dipilih bumi Baitul Maqdis sebagai tempat Mi'raj ada dua sebab. Sebab yang pertama untuk mengingatkan manusia, umat, jangan tinggal Masjid Aqsa. Sebab Nabi-Nabi semua pernah datang ke sini. Yang kedua dipilih untuk Nabi SAW naik ke langit. Karena kata beliau, Baitul Maqdis merupakan pintu langit yang terdekat. Pintu langit yang terdekat ialah Baitul Maqdis. Disebut lebih kurang 18 mil. 18 mil ni kalau kita tengok, 1 mil ni 18 kilometer kot, kalau saya silap tak, tengok balik lah. Tapi kata Ka'ab al-Ahbar, itu pintu yang paling terdekat dengan pintu langit, iaitu di Masjid Al-Aqsa. Tentu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ berlakulah bagaimana Nabi SAW mengimamkan. Nabi dengar para Nabi-Nabi puji. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim kata apa. Ini semua ambil sikit-sikit mana ni lah. Jadi lepas mana semua Nabi-Nabi puji, sampailah giliran Nabi kita SAW puji. Tuan-tuan, bila Nabi SAW ni puji Allah, Nabi kata apa tuan? Nabi cerita kelebihan tentang umat Nabi SAW. Nabi kata, aku ni diberikan sekian-sekian mukjizat Al-Quran semua ni. Nabi tak lupa sebut tentang kita. Kata Nabi SAW, aku diberikan umat yang terbaik, umat yang akhir, tapi dibangkitkan yang awal. Nabi puji kita tuan-tuan, satu. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain ketika mana bercakap, mereka hanya sebut kelebihan-kelebihan yang Allah bagi kepada mereka. Habis Nabi SAW bercakap tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim bangun bercakap, sebut sikit je, bihadza faddalakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas sebab inilah Muhammad SAW ini dilebihkan daripada kalian. Sebab Nabi kita SAW tuan-tuan, hari yang paling mulia, hari yang terbaik, Nabi masih sebutkan tentang kita di hadapan para Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang lain. Sebut satu-satu. Umat ni kelebihan, jadi saksi kepada umat yang terdahulu. Umat ni umat yang terbaik, yang mereka ni lah buat amal ma'ruf, yang mereka ni lah cegah kemungkaran. Nabi cerita satu-satu tuan tentang kita. Depan siapa tuan? Depan Nabi-Nabi yang lain. Subhanallah. Sehingga Nabi Ibrahim AS mengatakan, bihadza faddalakum Muhammad, kerana inilah Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan Muhammad berbanding kalian semua. Nabi tak lupa kita tuan-tuan. Jadi kalau kita lihat lagi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat sejarah hikmahnya, pada langit yang pertama Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Kenapa tuan-tuan? Ada hikmah dia. Nabi Adam AS ni berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam ni dan paling digeram oleh siapa tuan-tuan? Dibenci oleh iblis ketika sebut. Tak senang tengok Nabi Adam berada dalam kenikmatan. Maka begitulah manusia. Buat baik macam mana pun akan ada yang tak senang. Akan ada yang tak senang dengan kebaikan tersebut. Maka Nabi Adam AS tak senang oleh iblis, sehingga iblis hasut sampailah Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kata para ulama, itulah yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi ketika di Mekah, kan Mekah ni tempat yang terbaik, kan? Baitullahil Haram, tempat yang terbaik 100,000 kali ganda. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Sama macam Nabi Adam AS. Kalau Nabi Adam AS dikeluarkan daripada tempat yang baik, daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah Nabi kita SAW diuji dengan baginda diusir oleh kaum sendiri. Masya Allah, kan? Masa nak berhijrah tuan-tuan, Nabi tengok, ya Makkah, laula ahluki ma kharajuni ma akhraju minki. Masya Allah. Wahai Mekah, kalau sekiranya penduduk kamu tidak mengusirkan aku, nescaya aku tidak akan keluar daripada kamu. Kita azan, Masya Allah. Maka sama sikit lagi insya-Allah. Tak lama insya-Allah.
InsyaAllah, insyaAllah. Saya cerita sikit dan sama sikit lah. Minta izin insyaAllah. Jadi kita ambil sikit-sikit lah. Tuan-tuan pun dah banyak dah dengar kan. Itu hikmah kenapa bertemu dengan Nabi Adam AS pada langit yang pertama. Hikmah kedua bertemu pada langit yang pertama tadi. Langit kedua pula bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Isa, Nabi Yahya, tuan-tuan, mereka ni sepupu. Diuji oleh siapa, tuan-tuan? Diuji siapa yang menentang mereka ni? Orang Yahudi. Maka itulah isyarat yang akan berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana di Madinah Nabi ditentang oleh orang-orang Yahudi, adanya Bani Qainuqa. Kan? Nabi Isa alaihi salam hampir nak dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Isa sehingga dibawa naik. Kemudian begitulah yang akan berlaku kepada Nabi kita SAW pada tahun 4 Hijrah. Nabi SAW pun hampir dibunuh ketika mana pergi ke perkampungan Bani Nadir, yang mana mereka ni rancang bila Nabi lalu saja bawah rumah tersebut, mereka nak tolak batu, mati. Itu perancangan mereka nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi Jibril bagi tahu, siap-siap dah, cepat-cepat balik. Maka begitu jugalah pada tahun ke-7 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diuji hampir lagi dibunuh dengan diracun, yang mana racun tersebut diletakkan oleh seorang perempuan Yahudi untuk nak bunuh Nabi. Tapi tuan-tuan, racun yang disebutkan di sini, kata para ulama, kalau kena sikit mati. Dan ada riwayat para seorang sahabat ketika tersebut kena mati.
Dan Nabi SAW tersikit makan, termakan sikit racun tersebut. Daging, racun yang diletakkan dalam daging tersebut terkena Nabi termakan sikit. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat tanya, "Kenapa kamu buat ni? Tak racun ni?" Aku nak tengok kalau betul dia Nabi, maka pasti racun yang aku letakkan ini tidak akan mengapa-apakan dia. Aku nak test betul ke dia Nabi. Sebab aku letak ni racun yang paling kuat sekali untuk bunuh dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sahabat tahu dia ni nak bunuh Nabi, sahabat kira nak bunuh, Nabi kata biarkan dia. Biarkan dia. Seperti mana tuan-tuan Nabi SAW pernah kena sihir. Kalau di Madinah dia ada pintu yang 324 Telaga Zarwan, Nabi pernah kena sihir. Sahabat tahu tak tuan-tuan siapa yang buat sihir? Ada Yahudi, Labid bin A'sam. Yahudi itu yang buat, ketua Yahudi, dia ketua sihir. Dia yang buat Nabi kena sihir, tak boleh bangun selama beberapa hari. Sakit sungguh, tak boleh bangun. Tuan-tuan, bila Nabi dah jumpa dah patung tersebut, dia ambil patung, dia ambil paku, kemudian dia ambil rambut Nabi yang ada pada sikat tersebut. Cara dia macam tuan-tuan, disebabkan dia hasut seorang pembantu Nabi. Akhirnya pembantu tersebut, Nabi terambil rambut, sikat yang ada pada rambut, ada sebelah urat. Dia ambil rambut Nabi, dia letak kat patung, cucuk macam cucuk pada Nabi. Sahabat tahu tak tuan-tuan siapa yang buat? Sahabat tahu. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, biar kami selesaikan dia." Nabi kata apa? "Amma ana faqad syafani Allah." Adapun aku, Allah dah bagi sihat dah, cukup dah. Nabi tak mau dendam-dendam lama-lama. Nabi minta telaga sebut dikambus, ada dekat Telaga Zarwan. Jadi macam itulah yang akan berlaku kepada Nabi SAW. Macam Nabi Isa nak dibunuh, Nabi pun macam tu juga tuan-tuan. Dan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam berjaya dibunuh. Jadi Allah siapkan pada langit yang kedua ni dua orang Nabi, supaya nanti bila Nabi Isa alaihi salam turun, maka langit tak kosong, ada pula Nabi Yahya. Langit ketiga tuan-tuan, Nabi Allah Yusuf alaihi salam bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Siapa yang tak puas hati dengan Nabi Allah Yusuf ni? Abang-abang dia, sehingga campakkan beliau ni ke dalam telaga. Tapi bila Nabi Allah Yusuf alaihi salam dapat sebagai jawatan menteri yang pegang Mesir, perbendaharaan Mesir, mereka ni abang-abang dilanda kemarau, datang daripada Palestin minta bantuan. Maka waktu tersebut Nabi Allah Yusuf buat plan dah. Kali yang pertama rupanya plan ni adik dia Bunyamin, adik dia pun abang-abang ni pun suka buli. Maka Nabi Allah Yusuf ni kenal, ni adik aku Bunyamin. Maka dibuatkan hilah supaya adik Nabi Yusuf ni, Bunyamin, ditangkap. Rupanya Nabi Yusuf nak jaga. Jadi tuan-tuan, bila saja Nabi Allah Yusuf dapat perbendaharaan ni, mereka datang minta bantuan. Nabi Yusuf kata apa? "Kamu kenal tak Yusuf?" Baru mereka terkejut tuan-tuan. "La anta Yusuf, engkau Yusuf." Tuan-tuan, Nabi Yusuf kata apa kepada abang-abang mereka? "La tathriba alaikum." Hari ini kamu tidak akan diapa-apakan, tidak akan dicelakakan hari ini. Selamat kamu semua. Macam itulah tuan-tuan, Nabi kita SAW ni ada disebutkan dalam ni ada sejumlah mereka yang ditawan daripada peperangan Badar, termasuklah adik-beradik Nabi sendiri yang lawan Nabi ketika tersebut. Ada di kalangan adik-beradik Nabi yang lawan Nabi. Termasuk yang terlibat masa tu yang belum Islam lagi, pakcik Nabi Abbas belum lagi Islam. Dan juga pakcik namanya Uqail belum lagi Islam ketika tersebut. Jadi ketika mana mereka ni tuan, lepas tu masuk Islam, rasa malu. Masuk Islam ketika mana pembukaan Fathul Mekah, rasa malu. Nabi ada kuasa tak tuan-tuan? Nabi Allah Yusuf tadi ada kuasa Mesir, kat Mesir. Nabi kita SAW ada kuasa ketika mana pembukaan kota Mekah. Nabi balas dendam tak? Nabi kata, hari ini aku akan sebut macam mana Nabi Allah Yusuf sebut, la tathriba alaikum. Hari ini seorang pun tidak akan dicelakakan, semuanya selamat. Nabi kata, atliquh, kamu semua bebas, pergilah. Tengok akhlak Nabi yang luar biasa ni tuan-tuan. 2000 orang direkodkan masuk Islam. Sama sekali. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Apa Nabi Allah Idris tuan-tuan? Nabi Allah Idris ni orang pertama dengan tulis dengan pen, tulis. Maka begitulah tahun 6 Hijrah Nabi SAW tulis surat. Surat ni hatta akhaf al-muluk, sehingga menyebabkan surat yang diterima tersebut raja-raja ni rasa takut. Contohnya kata Abu Sufyan.
ketika mana aku pergi kata Abu Sufyan, ketika mana dia bersama dengan Hercules, Malik Rom. Surat tersebut sampai, aku tengok, kata Abu Sufyan, laqad amira Amr ibnu Abi Kabsyah. Dulu orang panggil Nabi ni sebagai Ibnu Abi Kabsyah. Dan aku dah tengok dah satu arahan daripada Ibnu Abi Kabsyah. Hina asbaha yakhafuhu Malik Bani Asfar. Ketika surat tersebut sampai, orang yang berkulit kuning, itu Malik Rum ni, baca dalam keadaan ketakutan. Itu semua dia ada hikmah-hikmah kenapa bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Masa Nabi hantar surat, ada yang terima surat Nabi dengan elok, ada yang cium macam Raja Najasyi. Ada yang koyak surat Nabi SAW, maka Nabi doakan, dikoyakkan kerajaan mereka. Langit yang keenam, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi Allah Harun alaihi salam, tuan-tuan, sifatnya menyatukan kaum. Maka begitulah Nabi kita SAW ni menyatukan orang yang tak pernah kenal, Muhajirin Ansar. Orang yang bergaduh, Nabi menyatukan Aus dan juga Khazraj. Yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, tuan-tuan, lawan dengan siapa, tuan-tuan? Lawan dengan Raja Jababirah, raja yang perkasa ketika nak masuk Rum. Ketika mana raja masuk Palestin. Sampai kaum Bani Israel tak berani masuk. Izhab anta faqatila inna hahuna qa'idun. Pergi Musa, kau pergi. Inna hahuna qa'idun. Kami nak duduk sini je. Kau pilih perang dengan Tuhan kau ni. Tu mereka Bani Israel kata kepada Nabi Musa AS, sebab tak berani nak masuk dalam Palestin, sebab ada kaum yang Jababirah, yang kahak, yang ketegar ni, kasar sungguh. Jadi begitulah Nabi SAW pernah bertempur dengan kaum yang hebat, Rom, ketika mana perang Tabuk. Orang Islam 30 ke 40 ribu orang riwayat, nak lawan dengan Rom, lawan dengan apa, tuan? 200 ribu orang. Perang berlaku tak? Tak berlaku. Seperti mana kaum Jababirah, tengok datang Nabi Musa nak masuk Palestin, takut, padahal mereka ni kaum yang gagah perkasa. Maka begitulah kata Nabi SAW, ketika mana nak pergi perang dengan Rom, yang mereka dah perang Tabuk sebut, mereka dah siapkan 200,000 orang tentera. Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nak pergi ke Tabuk ni sebulan perjalanan, musuh dah rasa takut dah. Subhanallah. Itu hikmah. Langit yang ke-7, tuan-tuan, berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Masa berjumpa ni, tuan-tuan, Nabi Ibrahim kirim salam kat kita. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Muhammad, iqri ummatuka minnis salam. Sampaikan salam daripadaku kepada umatmu. Maka sampai pada tajuk ni, tuan-tuan, kata guru saya, kita jawab salam. Kata guru saya, kita jawab salam. Nabi Ibrahim kirim salam kat kita ni. Kita jawab salam. Waalaikumsalam. Baca sama-sama, tuan-tuan. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Sebab Nabi Ibrahim perintah kepada Nabi, tolong kirim salam kepada umatmu. Nabi Ibrahim kan nak jadi umat Nabi Muhammad, tapi tak dapat. Hikmah, tuan-tuan, kenapa ni, tuan-tuan? Yang mana ketika sebut Nabi Ibrahim ni bina Kaabah. Isyaratnya, tuan-tuan, supaya Mekah ni juga lepas ni insya-Allah akan dapat kepada kamu, wahai Rasulullah. Nabi Ibrahim bina Kaabah, bertemu pada langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim. Isyarat, tuan-tuan, Mekah ni akan dapat balik kepada Nabi SAW. Sungguh pada Fathu Mekah. Isyarat yang kedua, tuan-tuan, bahawasanya Nabi SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim yang bina Kaabah. Isyaratnya juga insya-Allah kita semua dijemput. Dijemput untuk menunaikan haji dan juga umrah. Allah kata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, seru manusia. Wa azin fin nas bil haji, seru manusia untuk buat haji. Ya'ti karijalan, nescaya mereka akan datang, sama ada berjalan kaki ataupun menunggang kenderaan. Jadi, tuan-tuan, kalau yang dapat pergi haji, pergi umrah, itu sebenarnya kita telah diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu semua ada hikmah, tuan-tuan. Balik daripada turun bawa dicabar pula. Satu-satu cabar. Jadi banyak lagi lah. Nabi dicabar. Cerita pasal Baitul Maqdis. Cerita pasal kamu kalau pergi Baitul Maqdis, pasti kamu akan jumpa unta. Sebut 3 kumpulan unta yang kamu jumpa. Maka dalam tajuk ni, tuan-tuan, para ulama bahas, Isra wal Mi'raj ni mukjizat ke anugerah? Kalau mukjizat, dia ada cabaran, dicabar. Sebagian para ulama mengatakan
Yang mukjizat berlaku pada Isra'. Karena dalam Isra' dicabar. Betul kalau pergi Baitul Maqdis, cerita kat kami. Ada cabaran, ada cabar Nabi. Tapi kalau Mi'raj ada tak dengar? Kalau betul engkau Nabi, naik langit. Maka para ulama sebahagian sebut apa ni? Untuk Isra' mukjizat. Untuk Mi'raj anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni semua tuan-tuan ada dibahaskanlah dalam kitab Al-Hajj ni, fi ahadits Mi'raj. Sekadar itu dahululah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Tuan-tuan pun dah banyak dengar, adalah yang kurang daripada saya, ada lebih sikit. Mudah-mudahan yang baik itu boleh ambillah sebagai pengajaran untuk kita semua. Yang penting tuan-tuan, kita nak semayang kita ni semayang yang terbaik, bukan semayang yang main-main baca kalut-kalut, tidak ada tamakninah. Nak betulkan balik bacaan dalam semayang. Semayang kita belum tahu lagi makna. Sekaranglah kita nak betulkan balik, ingatkan balik makna-makna dalam sembahyang ni, insya-Allah. Aku la qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.